warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak cerita tentang satu filem yang dikatakan pecah panggung pada satu ketika dahulu. Filem tu bertajuk Munafik. Saya yakin ramai yang dah tengok filem ni. Filem ni mula ditayangkan pada 25 Februari tahun 2016. Dia diterbitkan oleh Scott Productions dan Berhad dan telah diarahkan oleh seorang pengarah yang sangat berbakat dalam perindustrian filem, iaitu Syamsul Yusof. Okay, filem ni telah dilabelkan sebagai PG-13 yang mana hanya sesuai ditonton oleh mereka yang berumur 13 tahun dan ke atas saja. Kalau umur 13 tahun ke bawah nak tengok boleh, tapi memerlukan bimbingan serta sokongan daripada ibu bapa. Sebab filem ni merupakan satu filem yang bergenre mistik dan dibimbangi memberi impak yang negatif kepada kanak-kanak. Okay, filem ni bukan sahaja ditayangkan di Malaysia tau. Dia turut ditayangkan di negara luar seperti di Indonesia, di Singapura dan di Brunei pun turut ditayang filem ni. Okay, kejayaan filem Munafik ni lagi terserlah apabila telah dinobatkan sebagai filem terbaik dalam Festival Filem Malaysia ke-28. Okay, sedikit sinopsis tentang cerita Munafik ni. Dia berkisah tentang Ustaz Adam yang merupakan seorang pengamal perubatan. Satu hari Ustaz Adam ni dia telah terlibat dalam satu kemalangan langgar lari, yang mana kemalangan tersebut telah meragut nyawa anak dan juga isterinya. Rentetan daripada kemalangan tu, Ustaz Adam ni kehidupan dia jadi terganggu. Dia dah tak pergi masjid, dia dah tak tolong orang, dia dah tak buat ruqyah dan sebagainya. Sampailah satu hari Ustaz Adam ni diminta untuk merawat seorang pesakit yang bernama Maria. Mula-mula Ustaz Adam ni dia tak nak tau, sebab dia daripada kemalangan tadi tu lah, dia tak nak rawat orang langsung kan. Lepas tu hari-hari bila dipujuk, akhirnya dia pun bersetuju untuk membantu merawat Maria ni. Tapi sepanjang proses perubatan tu berlaku, pelbagai kejadian pelik telah menimpa Ustaz Adam ni. Sampailah terjadi satu peristiwa yang memang betul-betul di luar jangkaan Ustaz Adam dan penonton yang menonton filem ni sendiri. Okey, kalau nak tahu kena tengok. Okey, apa yang kita nak cerita kat sini adalah apakah elemen ataupun unsur ataupun mesej dakwah yang terkandung dalam filem Munafik ni. Okey, menurut kajian Muhammad Muhaimin Zainal Abidin dan Rosmawati Muhammad Rashid menyatakan elemen dakwah yang terkandung dalam filem ni, yang pertama adalah manusia adalah hak milik Allah. Dalam satu scene filem Munafik, Ustaz Adam dia berkata ke anak dia. Dia berkata bahawa manusia adalah hak milik mutlak Allah. Jadi Allah boleh ambil bila-bila masa yang dia nak. Daripada keyakinan Ustaz Adam tu, bahawa manusia semua akan kembali kepada Allah, menunjukkan lagi keimanannya, tekad dalam diri. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mesej dakwah yang kedua adalah Allah berhak menyembuhkan pelbagai penyakit. Okay, buktinya dalam satu scene Ustaz Adam telah berkata kepada Syah. Syah ni penduduk kampung tau. Dia telah berkata kepada Syah bahawa dia hanya wasilah sahaja yang membantu merawat isteri Syah yang terkena gangguan makhluk halus ni. Dia hanya wasilah sahaja yang membantu. Yang menyembuhkan dan mengizinkan adalah Allah sahaja. Okay, isteri Syah ni dia terkena gangguan makhluk halus sama seperti beberapa orang yang lain, termasuklah Maria tadi. Dalam Al-Quran Allah ada berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80, "Wa idza maridtu fahuwa yashfi." Maksud ayat tersebut adalah apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan penyakitku. Dia yakni Allah yang menyembuhkan penyakitku. Okey, mesej dakwah yang ketiga yang ada dalam filem ni adalah ziarah kubur dapat mengingatkan manusia kepada kematian dan juga hari akhirat. Okey, bukti dia dalam satu scene Ustaz Adam dan Amir telah pergi ke kubur Zulaikha. Telah pergi berziarah ke kubur Zulaikha, isteri dia meninggal tadi. Lepas tu Adam pun berpesan kepada Amir bahawa apabila satu hari nanti dia telah tiada, jangan lupa untuk pergi ziarah ke kuburnya. Sebab ziarah ke kubur ini mampu mengingatkan manusia ataupun dapat mengingatkan manusia kepada kematian dan juga hari akhirat. Ianya bertepatan dengan hadis daripada Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah dalam kitab Sahih Ibnu Majah bab ziyaratul qubur. Maksud hadis tersebut adalah ziarahlah ke kubur kerana ia dapat mengingatkanmu kepada kematian. Okey, kita pergi kepada poin yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesej dakwah dalam filem. Okey, dakwah bermaksud suatu penyeruan
terhadap manusia agar terus menyelami agama Islam berdasarkan kepada uswah al-hasanah, iaitu contoh teladan yang baik yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan garis panduan yang telah ditentukan oleh Allah seperti yang sudah termaktub dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, dalam mendefinisikan kalimah dakwah, menyatakan bahawa dakwah merupakan suatu perlakuan mengajak individu lain supaya mendalami ajaran Islam yang murni, melaksanakan segala perintah yang telah ditetapkan oleh Allah, menjauhi serta meninggalkan segala larangan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Unsur yang keempat iaitu bekerja merupakan suatu ibadah. Mesej dakwah yang keempat ialah ketika Azman menziarahi Adam dan melihat keadaannya selepas insiden kemalangan berlaku. Beliau mendapati Adam masih tidak dapat menerima hakikat tentang kematian isterinya dan tidak mahu membuat apa-apa kerja selain duduk di rumah saja. Malah kebun-kebun dan ladang-ladang juga dibiarkan tidak terurus oleh Adam. Lalu Azman menyatakan bahawa kerja juga merupakan satu ibadah. Semua perkara yang dilakukan oleh manusia merupakan ibadah jika niat dilakukan sesuatu perkara itu kerana Allah SWT. Hal ini kerana itulah tujuan jin dan manusia diciptakan di dunia ini. Perkara ini sejajar dengan firman Allah SWT di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 bermaksud, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Seharusnya musibah seperti kematian orang yang tersayang tidak sepatutnya menghalang orang yang masih hidup untuk terus hidup melakukan kerja harian seperti biasa. Unsur yang kelima yang terdapat dalam filem Munafik iaitu tolong-menolong dalam membuat kebaikan. Mesej dakwah yang kelima ialah ketika Imam Ali meminta pertolongan Adam supaya mengubati anak Pak Osman, iaitu Maria yang sedang mengalami sakit teruk. Pada awalnya, Adam bertolak dalih dengan memberi pelbagai alasan, namun setelah dipujuk oleh sahabatnya Azman dan juga ayahnya Pak Rahim, dia bersetuju untuk menggunakan kepakarannya bagi mengubati Maria. Keputusan yang dibuat oleh Adam bagi menolong merawat Maria adalah tepat. Ianya selaras dengan firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa ataupun maksiat dan pencerobohan. Unsur dakwah yang keenam ialah redha dengan takdir dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Mesej dakwah yang terakhir ialah ketika Adam masih lagi tidak dapat menerima hakikat kematian isterinya Zulaikha, Azman menasihatkan kepada sahabatnya Adam supaya berserah saja kepada Allah SWT mengenai kes tersebut kerana tidak ada guna mahu mencari punca insiden kemalangan itu, dan redha adalah jalan yang terbaik bagi menenangkan hati. Hal ini kerana sesuatu yang berlaku dalam kehidupan tidak terlepas daripada takdir dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Perkara ini selari dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 3 yang bermaksud, dan ingatlah sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah SWT, maka Allah SWT cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah SWT telah melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya setiap sesuatu. Nasihat yang diberikan oleh Azman kepada Adam telah membuktikan bahawa setiap musibah dan nikmat yang berlaku adalah dengan izin Allah SWT. Kesimpulan daripada filem Munafik ini iaitu filem mesti berperanan dalam menyampaikan mesej dakwah yang menjadi pedoman kepada audien yang menonton. Seharusnya dalam penghasilan dan pembikinan filem berunsur dakwah perlu dipastikan kandungannya selaras dengan kerangka ajaran Islam yang sebenar. Munafik merupakan topik yang diketengahkan oleh Syamsul Yusof bagi memberi kesedaran kepada masyarakat hakikat beragama.
Walaupun topik yang dibawa adalah berat untuk ditonjolkan di layar perak, namun beliau telah berjaya menyampaikan jalan cerita yang penuh dengan pengisian yang menyentap jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zawiyah binti Narawi, nombor metrik 046789, dan insya-Allah saya akan sambung pembentangan daripada sahabat saya. Studio dakwah kami pada kali ini bertajuk Dakwah melalui filem Munafik dan animasi Umi Ceritalah Pada Kami. Sebagaimana kita dengar penjelasan dan penerangan daripada sahabat saya sebentar tadi, dalam filem Munafik, kini kita berpindah pula kepada animasi Umi Ceritalah Pada Kami. Salah satu sebab pemilihan cerita animasi Umi Ceritalah Pada Kami adalah sebab ia sangat sesuai ditonton oleh semua peringkat umur, sama ada kanak-kanak, remaja maupun orang dewasa. Animasi ini dia berkisarkan tentang watak seorang penjaga yang digelar ataupun dipanggil sebagai Umi, yang mana beliau ini merupakan seorang pendidik di sebuah rumah penjagaan kanak-kanak. Jadi melalui cerita ini terdapat 5 kanak-kanak yang menetap di kawasan pusat jagaan tersebut, iaitu Alif, Putri, Atan, Aiman dan Hana. Dan mereka berlima ni adalah daripada keluarga yang berbeza-beza. Menerusi animasi ini, watak Umi sangat memainkan peranan yang besar kerana beliaulah yang sering memberi nasihat kepada kanak-kanak tersebut sambil bercerita mengenai kisah-kisah teladan yang terdapat dalam Islam. Jadi, jom kita tinjau apakah dia antara dakwah yang terdapat dalam animasi ini. Jadi, elemen-elemen dakwah yang terkandung dalam cerita ini kami akan bahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama iaitu berdasarkan sumber rujukan. Yang kedua, berdasarkan image ataupun isi kandungan. Dan yang terakhir adalah cara pendekatan dan gaya persembahan. InsyaAllah, saya akan menyentuh tentang sumber rujukan yang terdapat dalam animasi Umi Ceritalah Pada Kami. Jadi, hasil penelitian keseluruhan episod, saya dapati terdapat pelbagai sumber rujukan yang telah digunakan. Antaranya ialah sumber rujukan yang diambil daripada surah-surah dalam Al-Quran. Contohnya, pemilihan nyanyian terjemahan dalam surah Al-Fatihah dalam episod yang pertama menunjukkan terdapatnya unsur dakwah, yang mana melalui terjemahan tersebut para penonton akan dapat memahami dan menghayati maksud setiap ayat dalam surah Al-Fatihah di dalam solat sebagai contoh, serta dapat mentadabbur dan mengamalkannya. Tambahan pula, surah Al-Fatihah juga merupakan asas bacaan dalam amalan ibadat seorang Muslim, dan ia wajib dibaca dalam setiap rakaat ketika melakukan solat, seperti mana menurut Imam Syafi'i dan para ulama. Sumber rujukan yang seterusnya adalah melalui kisah para sahabat Nabi seperti Abu Bakar As-Siddiq. Unsur yang dibawakan dalam cerita ini sangat baik kerana para sahabat itu sendiri merupakan tokoh yang wajar dicontohi kerana keimanan mereka yang kukuh terhadap Allah. Selain keimanan yang kukuh, mereka juga merupakan tokoh yang terkenal dengan sifat yang bertanggungjawab, amanah, merendah diri dan sebagainya. Sumber rujukan melalui kisah sahabat ini dapat dilihat dakwahnya sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang sanggup digigit oleh ular demi menyelamatkan dan melindungi baginda daripada terkena gigitan ular tersebut. Yang mana Rasulullah SAW dan Saidina Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk berteduh di sebuah gua yang bernama Gua Thur dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka di sini bersembunyi selama 3 hari. Melalui kisah dakwah itu tadi, dapat disimpulkan bahawa mesej dakwah yang disampaikan adalah sebagai seorang Muslim perlunya melindungi dan meninggikan darjat Nabi Muhammad SAW. Contohnya pada masa kini sangat perlu umat Islam untuk memperbetulkan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan kisah-kisah baginda agar fitnah dan berita palsu tidak tersebar kepada fahaman masyarakat Muslim secara umumnya. Jadi insya-Allah itu sahaja daripada saya. Kita beralih pula kepada pembentang seterusnya.
Dalam siri animasi Umi Ceritalah Pada Kami ini, terdapat unsur-unsur asas ajaran Islam ini, iaitu dari segi akidah, syariat dan juga akhlak. Okey, yang pertama sekali yang ingin kita bicarakan ialah dari segi akidah. Dari sudut istilah, akidah Islam bermaksud kepercayaan dengan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inti akidah yang pertama dalam rukun Islam ialah mengucap dua kalimah syahadah. Ia mengandungi erti persetujuan, pengakuan dan keyakinan akan kebenarannya sebagai orang yang beragama Islam dengan ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang bermaksud, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Ia juga adalah ucapan yang membawa maksud mengabdikan diri hanya kepada Allah semata-mata, tidak mensyirikkannya dengan sesuatu dan tidak tunduk selain darinya. Kepatuhan dalam Islam terdiri pelbagai bentuk, sama ada secara niat, perbuatan ataupun ucapan. Terdapat beberapa babak akidah yang digambarkan dengan melalui niat, ucapan dan perbuatan dalam siri Umi Ceritalah Pada Kami ini. Antara paparan berbentuk niat seperti dalam episod Sang Perisik, watak Ratu Balqis yang berniat untuk menerima seruan dakwah Nabi Sulaiman AS untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ni bermula apabila burung hudhud melaporkan kepada Nabi Sulaiman AS mengenai keadaan kerajaan Sabak yang dilihat tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang seterusnya ialah dari sudut syariah. Menurut Kamus Dewan, syariah bermaksud hukum Islam. Ia merupakan panduan hak hidup secara individu dan berkumpulan yang berkaitan dengan akidah yang bersumberkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Syariat tersebut mengandungi pelbagai aspek, antaranya seperti ibadah, muamalat, munakahat dan juga jenayah. Contoh mudah pendedahan tersebut seperti solat, puasa, membaca Al-Quran dan berzikir sebagai ibadah khusus. Manakala contoh ibadah umum pula ialah pemakanan yang halal, bersedekah, menjaga kesihatan dan membantu orang lain yang dalam kesusahan. Syariah yang dipaparkan dalam siri Umi Ceritalah Pada Kami ini merangkumi hal secara umum dan khusus sebagai contoh amalan bagi individu Muslim. Antara contoh syariat muamalat yang terdapat dalam animasi Umi Ceritalah Pada Kami ini iaitu watak Uncle Maidin menyatakan roti yang dijual olehnya adalah halal untuk dimakan dan ia turut disokong dan dipuji oleh Umi. Usaha Uncle Maidin sebagai penjual roti yang halal di Taman Perumahan kawasan Pondok Umi menunjukkan bahawa umat Islam patut berjihad dalam bidang ekonomi bahagian pemakanan. Yang terakhir ialah dari segi akhlak. Akhlak Islam merupakan cerminan dari akidah dan syariat. Ia merupakan budi pekerti individu yang mengamalkan ajaran agama Islam dengan mengikut panduan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam arti kata lain, akhlak adalah roh kepada risalah Islam. Menurut Ibnu Miskawai, akhlak ialah keadaan jiwa yang mendorong timbulnya perbuatan-perbuatan secara spontan dan ia terbahagi kepada unsur sama ada secara kebiasaan naluri dan melalui latihan. Oleh yang demikian, penerapan ilmu Islam dalam pendidikan kepada anak-anak adalah penting sebagai latihan asas yang mendorong kepada pembentukan akhlak yang mulia. Kandungan pembelajaran akhlak itu terbahagi kepada beberapa keadaan seperti adab individu dalam kehidupan seharian, adab bermasyarakat, adab dalam keluarga dan adab beragama kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Antara contoh yang terdapat dalam siri animasi Umi Ceritalah Pada Kami ini ialah episod Iman mengangkat martabat menggambarkan watak Atan yang menyampaikan pesanan bahawa Allah melarang pembanjiran. Secara tidak langsung, kempen kita semula ini juga merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan kerana ia juga sebahagian dari iman. Okey, seperti yang kita ketahui, terdapat banyak unsur-unsur akidah, syariat dan juga akhlak Islam yang terdapat dalam siri Umi Ceritalah Pada Kami ini. Siri animasi ini sangat bagus untuk ditonton, bukan sahaja untuk golongan kanak-kanak, malah golongan remaja dan orang dewasa juga boleh menontonnya. Kerana siri animasi ini mempunyai banyak nilai-nilai Islam yang boleh kita perolehi dan yang boleh kita contohi. Pendekatan dakwah dan gaya persembahan merupakan perkara yang saling berkait dalam aktiviti
pelaksanaan dakwah, sama ada ia dilakukan di televisyen atau di laman sosial. Di sini saya akan senaraikan cara pendekatan dan gaya persembahan yang digunakan dalam animasi Umi Ceritalah Pada Kami ini. Cara pendekatan pertama yang digunakan dalam animasi ini ialah Al-Hikmah. Al-Hikmah merupakan suatu tindakan penyesuaian yang bijaksana terhadap sasaran dakwah supaya suasana tersebut dapat diurus dengan baik, yang mengandungi mesej-mesej baik dan berjaya disampaikan. Antara contoh Al-Hikmah yang digunakan dalam animasi ini ialah berbentuk lagu. Lagu ini merupakan gubahan muzik yang pada kebiasaan dalam bentuk lirik yang membawa mesej-mesej tertentu untuk menghiburkan para pendengar. Akan tetapi, tujuan penggunaan tersebut juga boleh digunakan untuk pendidikan kerana terdapat beberapa kajian yang membuktikan muzik juga bermanfaat untuk manusia dari sudut kesihatan dan kesejahteraan. Dalam setiap siri Umi Ceritalah Pada Kami, daya persembahan utama yang dipaparkan adalah lagu yang merupakan daya tarikan pada penonton. Setiap lagu-lagu yang disampaikan dalam animasi ini membawa nilai-nilai mesej dakwah mengikut tema tajuk yang tertentu. Antara contoh lagu yang terdapat dalam animasi Umi Ceritalah Pada Kami ini ialah dalam episod Erti Al-Fatihah yang mengenai adab terhadap Allah, yang mana ia merupakan akidah yang tepat yang menggunakan terjemahan surah Al-Fatihah dan mudah bagi penonton untuk menghafal terjemahan surah Al-Fatihah. Cara pendekatan kedua yang digunakan dalam animasi ini ialah Mau'izatul Al-Hasanah. Mau'izatul Al-Hasanah merupakan ungkapan mengandungi unsur bimbingan yang antaranya bentuk tanda ke arah kebaikan. Cara pendekatan Mau'izatul Hasanah terdapat juga pembentukan pendekatan berbentuk pesanan. Pesanan merupakan amanat, suruhan atau nasihat yang mengandungi mesej-mesej peringatan tertentu kepada sasaran. Contoh paparan yang terdapat dalam animasi ini yang berbentuk nasihat. Dalam episod Terima Kasih Cikgu yang memaparkan keadaan watak Umi memberikan nasihat kepada anak didiknya yang bergaduh sesi latihan persembahan di guru di sekolah. Selain memberi nasihat, Umi juga membawakan kisah peristiwa tentang pergaduhan Arab Jahiliyah yang dapat menginsafkan mereka supaya mereka tidak bergaduh lagi apabila melakukan kerja berkumpulan. Akhir sekali, teori pendekatan dakwah adalah Al-Mujadalah. Mujadalah ini berasal dari perkataan ja'adalah dalam bahasa Arab yang membawa maksud dari segi istilahnya mengikat dengan menggunakan sesuatu yang kuat. Mujadalah ini juga boleh digunakan melalui perbualan yang mana merujuk kepada perkara yang ingin dibualkan dan atau ingin bertukar pendapat. Perbualan tersebut boleh jadi formal atau tidak formal. Contoh perbualan yang tidak formal antara watak Umi dengan putri yang mana mereka mengagumi keindahan pelangi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata lain, boleh terdapat dalam setiap siri animasi Umi Ceritalah Pada Kami. Ini amatlah sopan dan dapat dijadikan amalan dalam kehidupan seharian kita. Secara keseluruhannya, teori pendekatan, dakwah dan gaya persembahan yang ada dalam siri animasi ini amatlah baik dan sesuai ditonton dalam semua lapisan masyarakat kerana ia melalui animasi ini juga dapat mengajak para penonton mempelajari dan menghayati ajaran Islam yang mudah difahami dalam pelbagai lapisan masyarakat. Sekian daripada saya dan dari video kami mengenai dakwah melalui filem dan juga animasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد.